Kalimah Sabri, pensyarah kanan daripada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Melaya, dan saya akan memegang peranan sebagai moderator untuk webinar kita pada petang ini. Alhamdulillah, saya alu-alukanlah kehadiran secara digital atau atas talian buat audiens kita yang rata-rata adalah golongan pendidik. Lepas kita tengok snapshot profile audiens yang kita dapat daripada Google Form tu, kita lihat ada yang datang daripada MARA, UiTM, dan tak kurang juga cikgu-cikgu sekolah pun ada yang sertai kita pada hari ini. Ini menunjukkan yang kita semua sangat peka dengan topik webinar yang sangat relevan, iaitu norma baharu, cabaran dan pendekatan teknologi dalam pendidikan. Okey. Jadi sedikit struktur kepada webinar kita pada hari ini. Kita akan ada 4 slot. Slot pertama adalah slot pengenalan, slot saya lah. Lepas tu kita akan mulakan dengan sedikit pengisian dan perkongsian oleh Encik Syed Fairul berkenaan topik kita pada hari ini. Diikuti dengan ulasan dan perkongsian oleh Profesor Maria Dr. Ainuddin, dan kalau ada masa mengizinkan kita akan continue dengan sesi soal jawab lah jika ada soalan-soalan daripada audiens. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya mohon untuk para speaker memperkenalkan diri secara ringkas. Kita mulakan dengan Encik Syed Fairul. Dipersilakan. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Azma Khalik daripada FSKTM Universiti Melaya. Saya Syed Fairul Al-Mashhur selaku Country Manager bagi ICDL Asia. Okey, terima kasih Encik Syed Fairul. Seterusnya kita persilakan Profesor Madia Dr. Ainuddin. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh dengar ya? Boleh. Okey. Saya Nurul Wahid Abdul Wahab, berasal daripada Perak Bunta Perak. Sekarang ni bertugas sebagai pensyarah di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Melaya. Sudah berkhidmat lebih kurang 10 tahun sebagai pensyarah. Saya juga sekarang ni adalah sebagai ketua unit multimedia di fakulti yang sama, dan saya adalah salah seorang master trainer untuk program computational thinking di bawah MDEC, di mana saya telah terlibat dalam melatih guru-guru dalam program computational thinking sejak 2017. Okay. Saya juga adalah salah seorang kaunselor digital di MDEC di bawah program MDEC bersama sekolah-sekolah terpilih di Malaysia. Dari segi pengajaran, antara yang saya mengajar dalam kelas yang saya handle adalah sinematografi digital, rangkaian data dan juga keselamatan data. Itu satu daripada saya. Okey, terima kasih banyak Dr. Ainuddin. Sebelum kita mulakan secara formal sesi seterusnya, saya nak mohon audien untuk mute-kan mic lah. Inilah norma baru kita macam ni, cara kita belajar, kita masuk kelas kita kena diam kan. So kita nak diam secara online digital ni, kita kena mute-kan mic. Jadi kalau ada soalan kita boleh mula dari sekarang. Kalau ada soalan nak berkenalan ke apa ke, boleh respond kepada speaker, boleh dikemukakan melalui fungsi chat lah. Saya ulang sekali lagi lah, kalau ada kawan-kawan yang memang dah register tak dapat masuk sebab limitation on the number of participant tu, lebih kurang 250, boleh bagi tahu mereka yang kita record session ni, so jangan risau lah. Jadi sedikit pengenalan lah kepada penganjuran webinar ni dan background kepada webinar ni. Webinar ni adalah sebenarnya anjuran FSKTM Technovation. Dia adalah satu pot pengkomersialan yang tujuan besarnya adalah untuk membina jaringan yang utuh antara industri dan fakulti. Sebagai satu pot pengkomersialan yang mana asasnya adalah fakulti di sebuah universiti, sudah tentu model yang dipilih adalah berasaskan pendidikan. Jadi Universiti Melaya melalui FSKTM Technovation telah menjalin satu hubungan kerjasama dengan ICDL Asia. Yang mana ICDL Asia ni adalah satu organisasi persijilan digital berkenaan skill-skill pengkomputeran. Okay? So maksudnya dia tawarkan digital certification skill lah. Okay? And kita dekat kita berkooperasi dengan mereka untuk offer this kind of courses untuk masyarakat. Hasil kerjasama ini, FSKTM Technovation telah dilantik sebagai sebuah pusat latihan berakreditasi untuk sebarang kursus persijilan yang ditawarkan oleh ICDL Asia. So basically kalau participant ambil kursus dengan kami, mereka akan dapat sijil daripada fakulti dan juga ICDL Asia. Jadi kerjasama ni mendapat sokongan penuh pengurusan Universiti Melaya dan Kementerian Pendidikan Tinggi.
kita telah sign agreement lah dengan mereka. Yang ni kalau dalam gambar kita nampak Miss Tina Wu, dia adalah General Manager untuk ICDL Asia, dan juga Prof Yasmin mewakili Innovation Sdn Bhd, satu syarikat macam mothership lah yang mewakili semua syarikat-syarikat business sport under Universiti Malaya. Dan nak menunjukkan juga yang memang kerjasama ni adalah secara rasmi pada tahun lepas 12 September 2019, Hari Literasi Digital ICDL Asia telah diadakan di Universiti Malaya. So kita bertuah lah pada Hari Literasi Digital ni, ia telah dirasmikan oleh mantan Timbalan Menteri Pendidikan YB Teo Nii Ching, dan juga mendapat sokongan penuh lah oleh Naib Chancellor Universiti Malaya, Datuk Rahim. Turut dihadiri oleh Global CEO ICDL Asia, Mr. Damien O'Sullivan, dan juga top management lah daripada ICDL Asia, Miss Tina Wu dan Prof Kamila. Jadi sebelum kita mulakan dengan slot seterusnya, iaitu sesi perkongsian oleh Encik Syed Fairul, ingin saya gariskan objektif atau sedikit moral lah yang ingin kita dapat daripada webinar kita pada hari ini. Pertamanya, adakah kita sebagai sebuah masyarakat, terutamanya golongan pendidik dan pelajar, bersedia dengan skill-skill digital untuk proses pendidikan yang optimal semasa era norma baru kesan pandemik COVID-19. So itu perkara ataupun isu pertama yang kita nak cuba rungkaikan melalui sesi webinar kita pada hari ini. Yang kedua, kita nak tahu sama ada pembelajaran atas talian yang selama ini dianggap sebagai hanyalah satu alternatif, adakah ianya efektif? Ya, kita nak faham betul ke belajar online ni berguna dan boleh memantau proses pembelajaran itu dengan optimal. Dan bagaimana nak memastikan anak-anak bangsa kita terus berjihad menuntut ilmu dengan kaedah yang paling optimal menggunakan teknologi. Okey, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Encik Syed Fairul untuk mulakan screen sharing dan teruskan dengan sesi beliau. Okey, terima kasih banyak Dr. Aznul. Sebentar. Okey, sekali lagi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Atau moderator, jika boleh bantu maklumkan saya sekiranya boleh dapat lihat di skrin. Boleh. Alhamdulillah boleh tengok. Okay, alright. So, tuan-tuan, puan-puan, doktor-doktor dan juga para pendidik sekalian dan juga warga jemputan ke majlis webinar ini, saya akan lakukan sesi pembentangan ini dalam dua bahasa. Ini disebabkan slide saya ini disediakan dalam bahasa Inggeris. Jadi saya perlukan momentum untuk translate pada masa yang sama. Okey, sekiranya ada masalah vocabulary dan sebagainya, boleh ajukan soalan kepada tuan moderator di dalam halaman chat ataupun boleh tanya kepada waktu sesi soal jawab. Okey, baiklah. So topik pada hari ini adalah berkenaan dengan the new normal with COVID-19. So hari ini seperti yang dinyatakan tuan moderator sebentar tadi, ada dua pendekatan yang kita hendak bincangkan pada hari ini. Yang pertama sekali adalah adakah pendidik, educator, sekolah dan juga kerajaan bersedia menangani isu pandemik dan meneruskan kelangsungan pendidikan di Malaysia? Itu soalan yang pertama. Dan yang keduanya pula, adakah online learning ataupun pendidikan secara atas talian ini bersifat mampan ataupun adakah ianya sekadar alternatif yang sementara? Okay, so seperti yang introduksi sebentar tadi, saya Syed Fairul Mashhur dan saya rasa ada di kalangan hadirin yang hadir hari ini kenalan saya juga. Saya dapat lihat pengarah daripada KPM, iMaulid dan juga Indra Mahkota. Terima kasih sudi hadir. Okay, on to the topic, kita akan bincangkan tentang, saya akan buat perkongsian tentang the new normal, how is COVID-19 reshaping education, training and works. Kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ini dan kita sedar usaha kerajaan dalam menangani isu COVID-19, kita boleh lihat ada 4 sektor essential yang utama yang tidak disekat oleh kerajaan.
Salah satunya adalah pendidikan. Jadi bagaimana untuk kita meneruskan pendidikan dan juga latihan, kerana latihan tu selalunya sebelum ini kita melaksanakan latihan melalui face to face ataupun secara fizikal. Tapi hari ini kita tak boleh laksanakan secara fizikal kerana ianya sangat berisiko. Oleh yang demikian, for the next 1 or 2 years kita akan mengalami normal baru. Seperti yang dimaklumkan oleh Tan Sri Dr. Jamila Mahmud, iaitu Health Advisor kepada Prime Minister. Beliau menyatakan bahawa COVID-19 ataupun coronavirus ini akan berada di dalam atmosfera tidak kurang daripada 2 tahun. Jadi berbalik pada soalan yang dinyatakan oleh Dr. Aznur sebentar tadi, adakah kita bersedia, dan sekiranya kita bersedia, apakah langkah-langkah yang boleh kita kongsikan, dan sekiranya kita tidak bersedia, bagaimana untuk kita menangani. So saya akan buat perkongsian beberapa alternatif ataupun pendekatan yang diambil oleh beberapa buah negara seperti Nigeria, Lebanon, China dan juga Hong Kong. Dan juga dalam topik ini kita akan sentuh skills needed to work and study remotely. Kebanyakan isu pada hari ini, pertama kebanyakan daripada kita adalah bekerja dari rumah dalam tempoh PKP, dan sekarang ini adalah tempoh PKPD bersyarat, maknanya hanya waktu-waktu tertentu dibenarkan ke pejabat. Dan yang paling kita risaukan adalah anak-anak didik kita, sama ada pelajar-pelajar boleh meneruskan pengajian mereka secara kondusif melalui atas talian ataupun digital platform. Dan yang terakhir sekali, saya akan kongsikan tentang peranan ICDL di dalam mendekati global society untuk mempromosikan the right skill for life. Okey, sebelum ni ICDL lebih kepada skill untuk workforce, tapi hari ini kita update sedikit ataupun uplifted sedikit menaik taraf kepada the right skill for life. Untuk makluman para hadirin sekalian, ICDL adalah sebuah organisasi not for profit, iaitu organisasi bukan menjana income ataupun keuntungan. Jadi apa yang kami lakukan adalah untuk mengkongsi dan membantu digital global citizen dalam mendapatkan the right skill for life. Okay? So, seperti yang kita sedia maklum, setiap daripada kita perlu adapt ataupun adopt kepada the new normal. So, ini bukanlah sesuatu yang mudah, terutama bagi kita semua yang sentiasa bekerja di pejabat. Ada di kalangan anda ataupun hadirin sekalian yang mungkin pernah mengenali saya. Saya di Malaysia adalah virtual, saya based bekerja daripada rumah in the last 2.5 years. Kerana pejabat saya berpangkalan di Singapura. So saya tidak ada peluang untuk berulang-alik ke Singapura setiap hari ya. Jadi saya perlukan virtual connection at all time. Dan juga dalam keadaan pandemik COVID-19, WHO ataupun World Health Organization telah menetapkan Global Preventive Instruction, di mana Global Preventive Instruction ini memiliki 3 komponen yang sangat utama. Yang pertama, working from home as long as you can. Yang kedua adalah social distancing until COVID-19 is no longer available in the atmosphere, and also to improve personal hygiene. Jadi seperti yang dinyatakan oleh personal advisor, health advisor kepada Prime Minister, beliau menyatakan for the next 2 years coronavirus will still available in the air, and dia adalah airborne. Jadi soalan dia, adakah kita akan spend 2 tahun untuk tidak melakukan sebarang aktiviti dari segi pembelajaran dan juga pendidikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit perkongsian yang saya nak share di sini. Ini adalah statistik yang saya dapat ya daripada PwC. Tuan-tuan dan puan-puan boleh refer kepada halaman PwC, ataupun anda boleh saja Google statistik comparison working from home, the benefit and struggle published by PwC. So kalau kita lihat di sini di sebelah kiri screen,
anda boleh lihat what's the biggest benefit you can see working from home ataupun study at home. So rata-ratanya survey yang dilakukan oleh buffer.com ya, pada tahun 2020 ini 32% menyatakan ada flexibility. So setiap daripada kita mempunyai flexibility untuk decide kita punya speed, how we want to maneuver our daily routine, how we want to control our activities at home, yeah. And then kita boleh working either from bed down to dining table, go to the couch and watching TV and whatnot. Itu adalah flexibility yang kita dapat nikmati dalam keadaan working from home sewaktu PKP. And then antara fadilat kita bekerja di rumah adalah kita boleh ada lebih banyak masa bersama keluarga, terutama bagi wanita-wanita yang bekerja, mereka ada lebih banyak masa untuk pay attention. Walau bagaimanapun saya percaya bukanlah semudah yang seperti saya nyatakan, kerana peranan seorang ibu ni adalah sangat besar ya untuk uruskan anak-anak dan juga bekerja pada masa yang sama. Dan iaitu the ability working from home is a luxury opportunity, tapi pada masa sama kita akan menghadapi juga struggle dan juga challenges yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat carta di sebelah kanan. Okey, pada carta di sebelah kanan, top of the chart adalah collaboration and communication. Okey, kalau kita lihat pada even during this webinar pun, kita terhad ataupun dihalang dengan computer screen, di mana kita tidak boleh mengadakan interaksi secara fizikal, di mana kita tidak boleh melaksanakan transfer of feelings ataupun emotion, and neither of us could see any gestures of our contacts in front of us. So isu yang dihadapi oleh kebanyakan rakyat di seluruh dunia yang mengamalkan working from home adalah collaboration and communication, and this is very important. Dan saya yakin dan percaya kebanyakan para hadirin dan juga pendidik yang hadir, termasuk para pelajar dan juga ibu bapa, menghadapi masalah yang sama. Okey, kita bincangkan sedikit tentang collaboration. Collaboration adalah suatu skill untuk menggunakan collaborative tool, iaitu contoh seperti macam mana kita nak host webinar, bagaimana kita nak mengadakan sharing documents dekat dalam cloud computing, bagaimana kita nak buat live updates dengan bosses, how we want to synchronize activities, how we want to make sure that our employees, our students, our colleagues are doing things on time, and how can we get feedback on a real-time basis. Itu yang dimaksudkan tentang collaboration. And dalam dunia digital, kita ada banyak collaborative tool, tapi isunya adalah sekarang adalah tidak ramai orang yang mengetahui untuk menggunakan collaborative tool. Jadi collaborative tool tu dia ada banyak features, dia ada banyak platform. Jadi di ICDL kita ada satu program yang dipanggil online collaboration untuk membantu anda semua dalam menggunakan online collaborative tool secara optimum. Yang seterusnya adalah communication. So communication is the root of all what we call activities in a business. Walaupun di sekolah sebagai guru dan juga pelajar, communication is very important. It's either you do the right communication using the right tools, ataupun kita punya communication is too complex that we need a certain platform to provide to our audience so that they can have a better understanding. Okay, so these are the most and the top number one skills that are needed and challenges facing by the global citizen right now. And then yang keduanya adalah loneliness. Okay, sekiranya anda duduk di rumah seorang-seorang, memang agak kebosanan lah. Contoh seperti saya, kebanyakan masa saya hanya bercakap dengan screen komputer dan juga dinding. Jadi itu adalah satu cabaran yang kurang selesa. Okay, and then yang ketiganya adalah not being able to unplug. Maksudnya di sini adalah saya kira isu ini banyak berlaku di Malaysia ataupun di negara-negara Asia. Tidak sama sekali berlaku ataupun kurang berlaku di dunia Eropah ataupun Amerika. Yang dimaksudkan not being able to unplug adalah, for example, if you are working from home from 9 to 6,
you have a tendency to stay online for the rest of the day ataupun sehingga waktu malam kan. Jadi ini adalah satu perkara yang kita sukar untuk control, especially when you have multiple working hours from various areas or countries. Dalam kes ICDL seperti saya kena tunggu doubling untuk start bekerja pada jam 7 pagi mereka, iaitu pada jam 5 petang Malaysia. Jadi saya tinggal 1 jam saja pada waktu itu untuk menghabiskan waktu bekerja, dan kadang-kadang mesyuarat itu akan drag. Okey, dan yang keempatnya adalah distraction at home. Yang ini berbalik semula kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak, di mana kadang-kadang waktu kita bekerja ada juga distraction daripada anak-anak, mereka memerlukan bantuan kita dan perhatian kita. Dan bring a different time zone, saya dah nyatakan tadi, sekiranya ada multiple offices from different country, stay motivated. Okey, ini adalah satu isu. Sekiranya kita lihat di Malaysia, MKN dan juga CPRC, mereka menyediakan talian kasih, di mana untuk membantu rakyat Malaysia sekiranya kita ada masalah motivasi dan sekiranya kita ada masalah mental issue, mental health yang memerlukan perhatian. Okey, iaitu memang terbukti melalui statistik ini. And then taking vacation time, okey, ini adalah satu risiko juga. Contohnya sekiranya ada di kalangan staff kita ataupun rakan-rakan kita ataupun pelajar-pelajar itu sendiri, di mana bila pensyarah ataupun pendidik memberikan latihan atau assignment kepada mereka, adakah mereka akan laksanakan dengan deadline yang kita beri ataupun mereka just take their sweet time, ya. And finally, to find reliable Wi-Fi. Ada setengah-setengah kawasan tidak mempunyai kestabilan Wi-Fi. So ini adalah isu-isu yang akan dihadapi oleh kita semua. Okey, seterusnya, dalam keadaan ini, siapakah yang paling terkesan dalam situasi new normal? So yang pertama sekali adalah employee that do not have fixed line internet access, especially for those people yang working back end people, di mana mereka tidak ada laptop yang disediakan oleh majikan ataupun personal laptop dekat rumah, termasuk talian internet di rumah, ya. And yang keduanya pula adalah employee that do not have PC, laptop, especially low skill workers ataupun non professional workers. Employee that lack of digital skill and information literacy, yang ini memang tidak dapat dinafikan kerana statistik ini terbukti dengan perception versus reality yang kami lakukan pada tahun 2018, di mana kebanyakan warga global mereka menyatakan mereka tahu menggunakan alat-alat digital ataupun teknologi. Seperti contoh, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, di sebelah kanan adalah Singapore, di mana majoriti 88.5% rakyat Singapura menyatakan mereka mengetahui digital skill. Tapi setelah kita memberikan mereka satu assessment, hanya 55% saja. Dan kenapa kita benchmarkkan Singapura? Kerana Singapura telah mendapat pengiktirafan sebagai negara kedua terbaik dari segi digital competitiveness. Jadi sekiranya Malaysia, kita tidak dapat naikkan taraf kita ataupun digital skill ataupun digital approach ataupun metodologi, sehingga taraf Singapura, maknanya kita masih jauh ke belakang. Dan sekiranya kita lihat di sebelah kiri pula adalah Switzerland. Dan kenapa Switzerland? Switzerland adalah sebuah negara yang sudah membangun. Meskipun dia sudah membangun, 85% rakyat Switzerland mengaku mereka adalah mengetahui menggunakan alatan digital, tapi hanya 34% sahaja yang melepasi skala digital skill global. Okay? So ini adalah antara mereka yang akan terkesan berskala besar. Dan yang terakhir sekali, employee that has more one child at home. Ini dihadapi sendiri oleh ahli keluarga saya, di mana hanya ibu atau bapa memiliki satu PC ataupun dua PC untuk mereka bekerja. Dia berebut pula antara ibu dan bapa dan anak-anak untuk melaksanakan tugasan masing-masing. So seperti yang dinyatakan oleh tuan moderator tadi, bagaimana untuk kita menghadapi saat-saat begini. Okey, seterusnya home based schooling. Okey, baru-baru ini 2 hari lepas saya menonton sesi dialog di antara Timbalan Menteri Pendidikan berkenaan dengan new normal
ataupun normal baharu berkenaan dengan home based schooling. Menurut beliau, Malaysia belum sampai taraf kepada home based schooling, di mana kita masih ada lagi isu-isu persediaan ataupun in term of readiness dari segi infrastruktur kita, dari segi ekosistem kita dan juga intermediaries. Okay, di mana ekosistem di rumah itu sendiri, sama ada rumah pelajar ataupun penuntut itu adalah conducive enough, dan juga ibu bapa menyokong mereka dari segi infrastruktur, sama ada menyediakan internet dan juga fasiliti kemudahan. Intermediaries adalah adakah service provider seperti Unify internet di Malaysia ini adalah reliable. There are some cases, in fact di kawasan rumah saya ini pun kadang-kadang Unify akan sentiasa down. Itu menyukarkan proses home based schooling. Dan yang paling utama sekali adalah di sekolah ataupun di universiti. Adakah universiti dan sekolah itu mereka mampu menyediakan konten yang sesuai untuk digital learning, home based schooling. Okay, so untuk meneruskan perbincangan kita, 3 cara di mana coronavirus telah menyebabkan education kita berubah, corak pendidikan kita berubah. Yang pertama sekali, education kita terpaksa, suka tak suka kita terpaksa untuk lead kepada the new surprising innovation. Kalau dulu kita tak suka bekerja daripada rumah, sekarang terpaksa. Kalau dulu kita tidak tahu menggunakan Google Drive, sekarang kita kena gunakan Google Drive. Kalau dulu kita tidak reti menggunakan social media apps untuk communicate dengan pelajar-pelajar, sekarang kita kena lebih optimumkan penggunaan tu. So di sini kebanyakan sekolah di luar negara, mereka telah mengambil pendekatan yang sangat proaktif. Seperti contoh di Nigeria, semua sekolah di Nigeria sekarang mengadakan online learning tools menggunakan Google Classroom. It's mandatory throughout entire Nigeria. Okay, sekolah di Nigeria menggunakan Google Classroom. In fact, ICDL kami di Rwanda, Afrika, banyak cases, banyak juga centers yang menggunakan laptop dan belajar di bawah-bawah pokok kerana infrastruktur mereka ataupun ekosistem not really conducive. Di Malaysia, insyaAllah kita ada juga di beberapa kawasan yang masih memerlukan bantuan, tapi kebanyakan kawasan kita adalah agak selesa dan kondusif, ya. Di Lebanon atau Lebanon School, semua sekolah secara tidak langsung, pelajar dipaksa secara terpaksa untuk belajar the new digital skills. Suka tak suka, like it or not, die you must learn the new digital skill. Okay, sebab kalau katakan hanya pensyarah ataupun pendidik sahaja yang tahu menggunakan digital technologies, tapi pelajar tidak tahu, ini menyusahkan segi proses pembelajaran dan juga pemarkahan sekiranya berlaku peperiksaan atas talian, ya, yang kita jangkakan akan berlangsung sekitar pada bulan ini hingga akhir tahun. Dan secara tak langsungnya, dengan adanya coronavirus atau COVID-19 ni, teknologi 5G akan lebih prevail, akan lebih ke hadapan. Okey, itu adalah untuk isu education dan juga bagaimana coronavirus menekankan education terpaksa menerima perubahan inovasi terkini dan baru. Yang keduanya pula, lebih banyak hubungan kolaborasi ataupun partnership di antara public and private education di semua negara. Sebagai contoh di Malaysia ni, saya sendiri banyak buat engagement ataupun berdiskusi dengan kementerian-kementerian, terutama Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Sumber Manusia, dan juga beberapa majikan untuk menentukan bagaimana untuk kita upskill and reskill Malaysian, especially kita punya current generation and also senior citizen yang terpaksa adapt kepada new normal. Okay, so itu adalah public and private education partnership yang mereka terpaksa collaborate. Dan kalau kita boleh lihat, untuk partnership ini bukan terhad kepada Kementerian Pendidikan saja, tapi ianya melibatkan seluruh government stakeholders, publishers, education professional, technology providers and telecom networks. Sebab kalau di Malaysia ni, internet kita bukanlah pada kadar yang
sangat murah kalau dibandingkan dengan Indonesia dan juga Vietnam. Jadi kolaborasi sebegini akan memberikan suatu impact yang sangat besar dalam mengadaptasi kepada norma baru. Seterusnya di China, saya dapat info bahawa Ministry of Education in China telah membuat suatu closed group discussion dengan seluruh stakeholders untuk melaksanakan the new cloud-based online learning. Maksudnya di seluruh di negeri di China terpaksa adopt kepada online learning dan mereka menggunakan broadcasting platform seperti Google Classroom, Google Meet, TV, kita ada TV pendidikan dan sebagainya untuk memudahkan cara, terutama sekali bagi pelajar-pelajar yang duduk di kawasan luar bandar yang mendapatkan akses kepada internet. Jadi mereka menggunakan saluran ataupun TV education channels kepada para pelajar. Di Malaysia pun kita ada, tapi kita perlu lebihkan aktiviti broadcasting TV pendidikan kepada para pelajar. Jadi pelajar itu akan mendapat peluang akses kepada knowledge and skills melalui TV, if not through internet. Ya. Di Hong Kong pula, ada lebih daripada 60 educational organisation, publisher, media and entertainment industry professional providing more than 900 educational assets including videos, book chapters, assessment tools, counselling dan sebagainya secara percuma. So kita harapkan inisiatif yang sama juga ditampilkan ataupun diajukan di Malaysia, dan bagi kami di ICDL, kami bersiap siaga untuk membantu kerajaan Malaysia dalam membantu menyelaraskan inisiatif ini bagi memudahcarakan setiap aktiviti pendidikan dan pembelajaran secara mampan. Ya, ini bukan secara alternatif tapi secara mampan, iaitu sustainable. Okay, so that is part of the collaboration and also education. And finally, dengan coronavirus, hikmah dia hari ini kita tahu dan kita sebagai individu sedar bahawa kita bukanlah tahu segala-galanya tentang digital skills. Okay, itu adalah poin yang ketiga. The digital divide could widen sebab memandangkan isu pandemik coronavirus ini akan berlangsung for the next 1 or 2 years. Kita pun tidak tahu sampai bila coronavirus ni akan kembali ke kampung halaman. Jadi itu akan menambahkan jurang digital skills di kalangan rakyat Malaysia, terutama sekali kepada pelajar-pelajar dan juga ibu-ibu bapa yang mungkin mereka bukanlah daripada kalangan highly educated ataupun professional, yang mana mereka kurang impact kepada digital skills, tapi mereka memerlukannya sekarang untuk melaksanakan tugasan harian. Okey. Okey, saya ingin ambil petikan sedikit daripada Gloria Tam and Diana Al-Azhar daripada Minerva Project. Mereka menyatakan resilient must be built into our education system. Itu saya maksudkan tadi, di mana digital skills dan juga online learning, home-based working, home-based schooling is not just an alternative. Okay, it could be an alternative for now, but it will not be just an alternative. It has to be resilient. It has to be sustainable. Okay. Okay, so untuk slide ini saya ada lakukan sedikit survey online melalui halaman Twitter saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di sebelah kiri itu agak interesting sebab saya tak letakkan any expectation for the feedback, but this one I received from the public and generally parents and teenagers, ya, populations yang respon kepada poll ini generally adalah teenagers and parents, professional workers. Mereka menyatakan bahawa digital skill, especially online collaboration. Kalau tuan-tuan boleh ingat, skill yang saya nyatakan tadi dari segi challenge adalah communication and collaboration. Inilah dia, online collaboration tools, skills, ya, diperlukan oleh kita semua sekarang. Dan yang kedua adalah e-commerce, sebab memandangkan sekarang ni everything online. Saya Fairul, setengah daripada peserta kita tak nampak slide. Boleh stop sharing and share again tak? Oh ya, okey. So kita ada lagi 5 minit lah untuk your slot. Okay. Tak ada masalah. Okey, saya akan sharekan semula. Sekiranya ada isu, maklumkan. Okey, sekejap.
Okey, boleh nampak semula tak? Okey, so sekarang boleh nampak Dr. Azna? Ya, boleh. Alhamdulillah. Okey. Okey, so worry less, sekiranya ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan memerlukan recording ni, rasanya pihak UM akan sediakan recording, so anda boleh rujuk kepada recording untuk dapatkan penerangan yang saya nyatakan tadi. Okay, so kita lihat tadi, saya ulang semula sedikit. Online collaboration dan e-commerce adalah dua top skill yang diperlukan, dan yang ketiganya adalah IT and internet security. Seperti yang kita sedia maklum, everything now is online, and yang terakhir adalah online office application. Okay, finally sini antara digital skill yang diperlukan pada sewaktu COVID-19, pertama adalah online collaborative tool. Kita kena update diri kita dengan digital skill for online collaborative tool. And then working with computer skills, e-book, webinar dan sebagainya. Cognitive skills, rasanya nanti Dr. Ainuddin ataupun Dr. Azmi boleh terangkan lebih jelas tentang cognitive skills. And then communication and presentation skills, sebab kita tidak ada face-to-face interaction anymore. And information literacy, and also time management and discipline. Okay? Alright, so tuan-tuan boleh lihat 5 skill yang diperlukan oleh employers. So ini adalah untuk membantu para pelajar dan juga terutama graduan yang bakal habis tamat persekolahan, untuk mereka acquire these skills before they enter to the job place, because based on the report coming from Job Street pada tahun 2019, 96% of employers survey perceive that the landscape of talent will change and shift to the digital economy. Okay, so finally saya akan kongsikan sedikit peranan ICDL di dalam isu COVID-19. Okay, basically seperti saya nyatakan awal tadi, ICDL adalah not for profit organisation, dan tugas kami adalah to provide digital skill programs to better reflect the global nature. So kalau di Malaysia ni kami banyak bekerja dengan kementerian, sekolah-sekolah dan universiti, salah satunya adalah Universiti Malaya, untuk lihat the relevancy of the skill to mesh into their current curriculum dalam current rapid changes of technology. Yang keduanya, we are commit with quality and standard of programs, di mana kami akan sentiasa updatekan. Yang paling menarik sekarang ini, ICDL adalah satu-satunya professional body dunia yang telah menyediakan e-book dan juga online remote test. Okay, kebanyakan professional body belum mampu menyediakan online remote test. Maknanya setiap program kami boleh diambil secara online dan boleh dapatkan test secara online juga, ya. Untuk makluman itu akan diterangkan oleh pihak FSKTM. Okey, yang ketiganya pula, ICDL programs adopted by governments around the world, including the National Qualification Framework. So kalau di Malaysia ini, ICDL standard telah diadaptasi oleh National Standard of Competencies di bawah Kementerian Sumber Manusia, dan kami memiliki lebih daripada 16 juta pelajar di seluruh dunia dan juga 24,000 centers. Ya, dan kami selalu mengadakan sesi dialog dengan kementerian-kementerian untuk memastikan segala-galanya dipermudahkan untuk implementation digital skill di sesebuah negara. And finally, everyone can be digitally skilled and certified with ICDL through ICDL accredited test center around the world. Okay? Alright, so Tuan Moderator, Dr. Aznul, saya rasa itu sahaja perkongsian saya, dan saya serahkan kembali kepada Dr. Aznul. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Cik Syed Fairul. Agak menarik perkongsian ni, sebab menarik dia tu bukan sebab apa, sebab ICDL Asia ni adalah satu organisasi global. Jadi bila kita dapat perspektif pada ICDL tu, kita dapat perkongsian yang menyatakan apa tindakan-tindakan yang kerajaan-kerajaan luar negara telah buat. Rwanda, Hong Kong, mereka semua telah beralih kepada penggunaan teknologi dalam pendidikan. Lepas tu kita ada sedikit pengisian lah daripada Encik Syed Fairul tentang skill-skill yang diperlukan untuk melakukan pendidikan daripada rumah ataupun online learning. Tapi sekarang ni kita nak cuba bawa perbincangan ni lebih dekat. Kita semua rata-rata kat sini adalah pendidik lah, termasuk saya. Saya pun pensyarah juga. Dr. Ainuddin ni pun dia Profesor Madya dekat Ketua Unit untuk Multimedia. Jadi saya harapannya sangat tinggi lah supaya Dr. Ainuddin boleh bawa perbincangan itu lebih dekat, bagaimana ataupun apa jenis pengisian dan skill yang memang boleh pakai
dekat segala lapisan pendidik dan boleh ditranslasikan kepada pelajar seterusnya, supaya kita bukan cakap kosong, memang skill tu apa skill yang diperlukan. Okey, dipersilakan Dr. Zainuddin. Okey, terima kasih Dr. Azrul. Besar sangat harapan tu. Okey. So, izinkan saya untuk meneruskan sesi ni, tapi saya cuba buat supaya tak formal sangat nanti kaku pula petang-petang ni pukul 3 ni. Okey, waktu bulan puasa ni kita cuba relax sikit. Okey. Cuba santai sikit. Okey, saya cuba kongsikan sedikit slide saya. Semua boleh nampak Boleh. Okey. Saya mulakan dengan slide ni, tajuknya sekilas. Okey. Kita tengok dekat sini nanti. Saya tak akan bagi apa-apa komen buat masa sekarang, tapi ini untuk perkongsian kita semua. PKP beri peluang guru berjinak dengan pendidikan digital. Kalau tengok gambar di sini, saya rasa kebanyakan peserta webinar kita ni boleh bersetuju bahawa kalau mereka ada anak di rumah, mungkin ini gambaran yang sama dengan apa yang di rumah lah. Saya mengaku, ini yang saya ada di rumah lah sebenarnya. Okey, lagi daripada bernama, tajuk yang sama. Juga kita tengok dekat sini, norma baharu PKP jadikan guru lebih kreatif dalam penggunaan PDPC. Satu yang hebat untuk kita tengok. Dan ini yang membanggakan lah. Okay. Carian Google Classroom di Malaysia tertinggi di dunia. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, data ni tak akan ada macam ni kalau tak ada aktiviti yang dilakukan oleh guru-guru ataupun mungkin pelajar-pelajar kita di Malaysia. Jadi, saya rasa kita semua boleh mengucapkan syabas kalau guru-guru boleh kepada diri sendiri, pendidik semua kepada diri sendiri, kerana kita berupaya mencapai tahap ini. Sebenarnya bila carian Google Classroom ini tinggi, dia menunjukkan kita punya aktiviti banyak yang kita cuba lakukan melalui Google Classroom. Memang apa yang saya dimaklumkan, sememangnya semua pelajar di Malaysia, sekolah rendah dan sekolah menengah, mereka mempunyai akaun Google Classroom. Dan kita dapat tengok, sebab saya ada anak sendiri di sekolah rendah dan sekolah menengah, memang penggunaan Google Classroom sangat aktif di waktu PKP ini. Jadi syabaslah kepada semua guru-guru di Malaysia, kerana walaupun dalam kekangan yang kita ada sekarang di musim PKP, tapi semua guru sangat committed dan sangat kreatif dalam mencari penyelesaian dalam menjalankan tugas ataupun meneruskan sesi pembelajaran untuk anak-anak kita di Malaysia. Jadi tahniah semua. Okay, saya teruskan dengan, saya akan bincangkan serba sedikit lah. Ini berdasarkan pengalaman ataupun pembacaan dan juga mungkin perbincangan bersama rakan-rakan berkenaan pembelajaran atas talian. Mungkin apa yang akan saya sentuh berkenaan cabaran dan juga apakah norma baru yang kita ada dalam pembelajaran atas talian berdasarkan kriteria yang saya akan bincangkan sebentar lagi. So, saya teruskan kriteria yang pertama dari segi persediaan kelas. Di situ saya letakkan peralatan, perisian, ruang dan juga bahan pengajaran. Dari segi peralatan, saya rasa Encik Syed tadi dah sentuh, kan? Dalam musim PKP ni, saya ingat dulu masa awal-awal PKP, bila kelas nak mula dijalankan, okay, sebelum ni anak-anak kita, terutama di sekolah rendah, dia tak ada komunikasi secara langsung dengan guru. Yang ada guru dengan WhatsApp group untuk ibu bapa dalam kelas. Okay. Jadi bila PKP bermula, okay, saya sendirilah, handphone saya tu dah jadi kegunaan semua di dalam rumah ni untuk anak-anak saya juga berkomunikasi dengan guru ataupun untuk melihat apakah tugasan pada hari ini. Okay, itu awal. Okay, tapi selepas itu tahniah sebab kita dah nampak penggunaan Google Classroom semakin banyak, okay? Dan makin ramai pelajar yang dah join Google Classroom, so lebih mudah, dah tak perlu lagi lah kita komunikasi through menggunakan WhatsApp dan sebagainya, semua melalui Google Classroom. Okay, yang kedua yang saya nak mungkin saya boleh bincangkan sikit berkenaan perisian. Okay, sebelum ini kita sangat biasa, okay, sebagai ibu bapa, sebagai pelajar, sebagai pendidik, kita biasa dengan WhatsApp, kita biasa dengan Telegram untuk komunikasi. Tapi di bawah PKP ini, norma barunya adalah kita telah pun terdedah dengan perisian-perisian baru. Contohnya, apa yang kita gunakan pada hari ini untuk video conference ini, Google Meet, okay? Ataupun Zoom. Ini ada perdebatan sedikit lah, Zoom, selamat tak selamat dan sebagainya. Seterusnya Teams ataupun Webex.
persiapan-persiapan ni sebelum ni memang kita tak biasa ataupun mungkin kita tak pernah guna pun sebelum ini. Jadi satu yang baru untuk kita, dan percayalah selepas ini ataupun selepas habis PKP ini, insya-Allah mudah-mudahan segera wabak COVID-19 ini hilang. Percayalah bahawa Meet, Zoom, Teams, Webex ini akan menjadi persiapan yang sangat biasa untuk kita semua. Okay. Itu dari segi perisian. Seterusnya dari segi ruang. Untuk moderator dan juga Encik Said, mereka okeylah, mungkin mereka mereka dah biasa dengan kalau kita tengok dia orang punya background tu, okey, visual background, okey. Untuk saya tak, saya dah enablekan saya punya virtual background kerana saya berjaya mendapat tempat yang sesuai di bilik tu. Okeylah. Sebenarnya ruang ni kalau kita kata apa keperluannya, okay? Untuk kita menjalankan kelas sebagai pendidik ataupun untuk kita sebagai pelajar, kita perlukan ruang yang khas, terutamanya bila kita memerlukan pembelajaran di atas talian. Okay? Ada banyak faktor lah, antaranya gangguan sama ada dari segi bunyi ataupun contohnya internet signal sendiri walaupun di dalam rumah. Mungkin kita perlukan tempat yang memerlukan signal internet yang kuat. Saya terbaca semalam dalam Syakab Keli, okay, bukan dalam mainstream media, tapi dikatakan ada seorang pelajar Universiti Indonesia, Makassar kalau tak salah saya, jatuh daripada bumbung, meninggal. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana dia cuba cari signal yang paling tinggi untuk buat assignment. Okay, so kita harap benda itu tak berlaku lah. Tapi di situlah nampak apa keperluan untuk kita ada ruang. Dan berapa orang dalam webinar ni yang nak mengaku di rumahnya tu, meja makan yang kita ada tu untuk keluarga tu sekarang dah berubah. Bukan dah berubah lah, ataupun fungsi dia dah jadi dua. Selain daripada meja makan, dah jadi juga ruang kerja untuk kita. Betul kan? Untuk kita dan anak-anak di situ. Okay? Mungkinlah untuk kita yang tak berapa banyak ruang ni, itulah tempat yang paling sesuai untuk kita. Kita ada ruang yang paling besar, ada meja besar dan kita boleh ada beberapa laptop ataupun gadget di situ untuk kita gunakan. Okay? Dan mungkin selepas ni adalah satu norma baru lah untuk ayah-ayah yang dekat rumah tu. Okay, lepas ni mungkin kalau nak renovate rumah, mungkin kena fikirkan ada satu ruang yang khas kita sediakan untuk sama ada kita, untuk ayah ataupun ibu. Sekarang ni work from home tu dah menjadi satu norma baru juga. Okay, kita perlukan ruang, kita ada satu ruang khas di rumah untuk sama ada untuk ibu ayah work from home ataupun untuk anak kita menjalani pembelajaran di atas talian. So, itu mungkin boleh dipertimbangkan lah. Seterusnya saya pergi kepada yang terakhir di situ ada bahan pengajaran. Okay. Kalau sebelum ini bahan pengajaran kita mungkin banyak dalam bentuk fizikal. So, sekarang sudah tiba masanya dalam era ini kita perlu convert ataupun tukarkan bahan pengajaran itu daripada bentuk fizikal kepada bentuk digital. Okay. Saya akui bukannya mudah, okay, untuk kita menyediakan bahan pembelajaran dalam bentuk digital, okay, dari segi masanya, dari segi kepakarannya, okay, terutamanya untuk kita mengolah bahan pengajaran tu. Sebab selalunya manusia ni dia bila dia dah buat animation dah contohnya, dah cantik dah animation tu, tapi rasa tak puas hati nak buat balik. Okay. So itu memerlukan kepakaran jugalah. Okay. Tapi nanti saya akan tunjukkan bagaimana walaupun kita mengambil banyak masa untuk kita menyediakan bahan pengajaran ini, tapi dalam pembelajaran atas talian setelah kita ada satu bahan pengajaran dalam bentuk digital, kita boleh menggunakannya kembali, okay, ataupun reuse bahan pengajaran yang sama tanpa perlu kita membuatnya semula. So di situ kita dapat tengok masa yang banyak diperlukan untuk membuat, tapi kemudian menjimatkan masa dari segi penggunaan seterusnya. Okay, persediaan untuk kelasnya seterusnya. So poin saya yang kedua adalah berkenaan maklum balas. Okay, berkenaan maklum balas, contohnya bila kita mulakan kita punya webinar pada hari ini, admin dah bagi tahu apa-apa maklum balas ataupun soalan sila kemukakan melalui chat. Betul kan? Okay, so ini untuk sesi webinar ini lah. Tapi kalau kita menjalankan kelas secara atas talian, bagaimana kita nak mengawal? Okay. Untuk Zoom, ya kita ada satu chat di situ. Mungkin dari segi maklum balas kita boleh dengar daripada pelajar secara terus ataupun kita boleh baca mesej di chat. Tapi mungkin ada juga setengah persen yang tak membenarkan untuk itu berlaku. Jadi mungkin kita perlukan skill ataupun sebenarnya pengetahuan juga
mungkin bukan hanya satu perisian yang kita gunakan, kita ada perisian-perisian lain, contohnya share whiteboard, whiteboard online and so on, untuk kita dapatkan maklum balas daripada pelajar, ataupun kita sendiri untuk berikan maklum balas terhadap apa-apa input yang diberikan oleh pelajar. Okay. Yang kedua, sama ada lambat ataupun cepat. Okay. Kita harus akur apa-apa yang kita jalankan di atas talian, walaupun semakin baik, tapi apa yang kita harus expect ataupun kita harus kita expect lah sebenarnya, iaitu lewatan ataupun delay di atas talian. Kalau dalam kelas biasa bila kita tanya soalan straightforward, mungkin kita dapat jawapan daripada pelajar, tapi bila di atas talian ni mungkin kita kena sabar sikitlah untuk tunggu respon ataupun maklum balas daripada pelajar. Okay. Dan kemudian spesifik ataupun umum, ini pun kita kena tengok jugalah bagaimana kalau dalam kelas contohnya, agak mudah sikit kita nak bagi maklum balas ni sama ada secara spesifik ataupun umum. Mungkin kita boleh secara fizikal bergerak kepada pelajar yang kita nak bagi maklum balas secara spesifik, itu saja, ataupun secara umum. Itu. Tapi kalau menggunakan perisian, Zoom contohnya, yes, dia mempunyai fungsian untuk kita chat one to one ataupun secara private. Okay? Tapi tak pula untuk meet. Terpulang. Kita sebagai pendidik, kita kena explore lah mana yang lebih sesuai dengan cara kita mengendalikan kelas. Dan satu norma baru jugalah untuk kita sebagai pendidik. Kerana sebelum ni kalau kita menjalankan kelas secara fizikal, apa bentuk feedback yang kita dapat? Ialah kita dapat terus direct daripada pelajar. Okay? Dan mungkin benda ataupun maklum balas itu tak terakam ataupun tak direkodkan, hanya pada masa itu sahaja. Tapi dengan pembelajaran atas talian, kebanyakan media-media yang kita gunakan ini ataupun tindak maklum balas ini, kita boleh direkodkan. Contohnya kita akan dapat maklum balas dari segi teks yang ditulis, ataupun kita akan dapat maklum balas dari segi suara ataupun apa yang dibentangkan oleh pelajar, ataupun apa lagi yang kita ada dalam atas talian yang tak ada dalam dunia nyata. Contohnya emoticon yang kita boleh gunakan. Ini sangat anak-anak didik kita ataupun pelajar-pelajar sangat suka gunakan emoticon ni, senyum, sedih dan sebagainya. Okay? Sedar atau tidak sedar, sebenarnya emoticon juga merupakan satu bentuk maklum balas yang kita boleh ambil dan kita boleh rekodkan untuk kita menambah baik kita punya sesi pembelajaran. Okay? Walaupun nampak tak formal, sebenarnya itu berguna. Memang ada kajian yang dilakukan berkenaan maklum balas berdasarkan kepada emoticon yang digunakan oleh peserta. Okay? Seterusnya saya pergi kepada poin yang ketiga, iaitu berkaitan dengan tugasan. Okay. So sebelum ni kita semua sangat biasa dengan apa yang dipanggil sebagai kertas peperiksaan. Betul, Walaupun dah ada perubahan sekarang ini di sekolah atau di universiti, tapi kita masih lagi terikat dengan kertas peperiksaan. Okay. Apa yang berlaku bila PKP ini, di dalam musim PKP, dengan kekangan PKP, kita telah pun menjadi lebih kreatif dan kita terpaksa berubah. Penilaian daripada berbentuk kertas peperiksaan, kita panggil sebagai penilaian berbentuk alternatif ataupun lebih macam penilaian berterusan. Okay, di UM kita gunakan terma penilaian alternatif. Okay. Apa contoh tugasan ataupun kaedah penilaian peperiksaan yang baru? Okay. Contohnya kita ada kuis atas talian. Ini pun ada isu jugalah. Okay. Nanti kita boleh sentuh kemudian berkenaan capaian pelajar dan sebagainya. Yang kedua, kita ada kuis atas talian, online kuis, ataupun kita ada video yang dihantar. Ini anak saya minggu lepas, tahun darjah 2, dah kena buat video. Saya ingat lagi video Saya Suka Sayur. Okay. Sepetang jugalah saya melayan lagu Saya Suka Sayur tu sementara video tu nak disiapkan. Siapa enjoy. Okay. Lepas tu kita ada essay, bentuk essay ataupun poster dan infografik. So ini adalah bentuk-bentuk tugasan ataupun hasilan yang baru untuk menggantikan kertas peperiksaan sebelum ini di dalam bila kita menjalankan peperiksaan di atas talian. Okay. Apa norma barunya selain daripada bentuk ataupun medium baru untuk penilaian adalah
kaedah penilaian itu juga perlu dipertimbangkan. Contohnya bila kita kata video, kita nak menilai dari segi kreativiti. Adakah semua orang mampu untuk menilai kreativiti dalam menghasilkan video atau kreativiti dalam penghasilan video? Selalunya perkara itu adalah sangat subjektif. Jadi ya, kita perlukan satu usaha baru lah, mungkin penambahbaikan. Okay? Macam mana kita nak menyediakan satu rubrik penilaian yang lebih sesuai untuk media-media ataupun hasilan baru dalam penilaian pelajar. Okay? So seterusnya saya pergi kepada poin cabaran dan ganjaran. Kalau sebelum ni macam mana kalau kita tanya soalan kepada pelajar di dalam kelas, kita tak dapat jawapannya betul, kita bagi ganjaran. Kita bagi ganjaran secara fizikal pun kalau pelajar-pelajar sekolah rendah, okay? Bukan secara fizikal. Ingat ada mungkin guru bagi gula-gula sebagai, tak tahu digalakkan ataupun tidak, okay? Tapi terpulanglah macam mana kita nak bagi ganjaran untuk cabaran yang kita berikan kepada pelajar. Jadi bila kita menjalankan kelas tarian, bagaimana kita nak laksanakan dia juga. Kita boleh bagi cabaran dan macam mana kita nak bagi ganjaran. Okay, so kita kena kreatif lah. Mungkin ideally mungkin kita boleh gunakan berapa banyak like yang pelajar tu boleh dapat bila dia buat persembahan contohnya. Okay? Ataupun kita boleh buat online undian. Baik. Okay? Contohnya dalam Telegram, kita boleh gunakan Telegram secara direct untuk buat undian. Mungkin bila kita ada persembahan antara kumpulan mana yang berpersembahan yang terbaik kita dapat. Terus dalam kelas tu juga kita dapat keputusan, dan itu satu bentuk ganjaran lah untuk usaha yang telah dilakukan oleh pelajar. Okay? Seterusnya kedudukan dan persekitaran. Ini ada dua di situ, saya letakkan lokasi dan suara. Sebenarnya idenya berkait rapat dengan sebenarnya dengan maklum balas tadi lah, dengan poin maklum balas di atas. Kita harus ingat ni dalam kelas atau kalian berbeza dengan fizikal. Kalau dalam kelas kita harus fizikal, betul katalah kita dalam kelas tiba-tiba kipas rosak. Okey, kipas rosak maknanya semua dalam kelas tu termasuklah cikgu sendiri ataupun pendidik akan rasa kurang selesa walaupun kelas tu terus dijalankan. Okey, so semua orang merasa pengalaman yang sama. Tapi bila kita jalankan kelas secara atas talian, contohnya dalam webinar ini hari ini, mungkin ada antara saudara yang berada dalam satu bilik yang dilengkapi dengan hawa dingin. Tapi mungkin ada yang lain yang berada di luar rumah kerana nak dapatkan keinginan yang terbaik. So keadaannya berbeza. So ini pun kita kena fikirkan jugalah, ataupun cabaran juga dalam pembelajaran di atas talian, di mana menggunakan platform atas talian, semua peserta kita nampak macam berada dalam suasana ataupun environment yang sama, tapi pada hakikatnya mereka berada pada tempat yang berlainan dan mungkin environment yang sebenar bagi mereka adalah berbeza dengan kita. Okay? Ini pun kita kena pertimbangkan jugalah. Okay? Rasanya itu saja untuk kedudukan, ataupun setengah pelajar kalau kita jalankan kelas secara fizikal. Mungkin ada setengah pelajar yang agak outstanding. Mungkin pelajar yang mungkin suara dia kuat, atau pelajar yang mungkin duduk di depan kelas, dia lebih dekat dengan guru, dia selalu bertanya dan sebagainya, berbanding dengan pelajar yang duduk di belakang. Okay? Tapi bila kita gunakan pembelajaran atas talian, semua pelajar tu macam berada di level yang sama. Okay. Seterusnya ada pengurusan masa. Ini sangat penting. Bila di atas talian lain dengan kelas. Kalau kita di sekolah, kita ada waktu, bila loceng berbunyi, kita tahu pelajar akan masuk kelas, pelajar akan keluar rehat, pelajar akan habis rehat, waktu rehat dan sebagainya. Tetapi bila kita jalankan pelajaran atas talian, pengurusan masa adalah sangat penting untuk pelajar maupun pendidik itu sendiri. Okey, dari segi persediaan, dari segi penyampaian dan juga dari segi maklum balas. Contohnya bila kita nak mulakan pembelajaran di atas talian. Pagi tadi saya satu kelas melibatkan 170 orang pelajar. Okey, kelas pukul 9. So pada pukul 9 tu baru ada dalam 30 orang. Okey, so masih ramai lagi yang belum join. Okey, kita kena bagi masa sedikitlah. Mungkin kita kena sediakan sedikit masa dari segi untuk persediaan sebenarnya. Okay? Dan juga maklum balas dekat sini mungkin saya dapat bagi sedikit komen juga berkenaan maklum balas. Kita tahu ada isu pelajar-pelajar yang ada capaian internet tapi sangat perlahan, ataupun memang kejap ada, kejap tak ada. Okay?
Jadi macam mana kita nak bantu pelajar-pelajar ini? Contohnya kalau selalunya kita bagi tugasan yang perlu disiapkan dalam masa 1 ataupun 2 hari. So mungkin sekarang kita bagi sedikit lebihan masa. Mungkin dalam masa 2 minggu mereka kena hantar tugasan. Okay. Sebab kita harus ingat memang banyak pun dari segi statistik tak ramai yang ada capaian internet yang sangat bagus. Okay. Dan ada juga yang langsung tak ada. So ini kita kena pertimbangkan juga lah bila kita mengendalikan pembelajaran di atas talian. Itu untuk pengurusan masa. Seterusnya dari segi kaedah penyampaian. Okay, dalam pembelajaran di atas talian ada 2 teknik, okay, segerak dan tidak segerak. Kalau bahasa Inggerisnya synchronous dan asynchronous. Semua orang dah biasa dengan terminologi berkenaan. So dalam pelajaran secara tradisional selalunya kita menggunakan teknik segerak, real time. Dan dalam pembelajaran atas talian selalunya dia akan melibatkan kombinasi 2 teknik ini, metod ini, segerak dan tidak segerak. Mungkin menggunakan rakaman ataupun menggunakan simulasi. Tapi apa kebaikannya bila kita ada rakaman ataupun simulasi ini, kita dapat gunakan semula. Berkaitan juga dengan persediaan kelas, poin saya yang pertama tadi, penggunaan semula bahan pengajaran. Dan satu lagi saya perasan juga, okay, bila dalam kekangan COVID-19 ini ataupun PKP ini, anda pun mungkin boleh perasan lah, semakin banyak video yang kita boleh nampak di YouTube yang dia upload oleh pengguna ataupun poin saya adalah semakin ramai warga pendidik yang ada YouTube channel sendiri. Betul, So dalam webinar ni saya tak tahu lah ada berapa orang yang ada channel sendiri, mungkin boleh sharekan di teks tu ataupun dalam chat tu, nanti mungkin semua rakan-rakan boleh cuba browse untuk YouTube channel anda sendiri. Okay. So kita dapat nampak dari sini bila ada di YouTube channel, mudah untuk kita kongsi, mudah untuk kita gunakan semula, dan mana tahu ada rezeki kalau tiba-tiba viral untuk menjadi peluang pendapatan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan. Okay. So poin yang seterusnya berkaitan dengan disiplin dan arahan kendiri. Di sekolah kita ada guru, di rumah kalau ibu bapa ada, okey. Tapi kalau katalah ibu bapa sudah bekerja dan sebagainya, jadi kita memerlukan disiplin yang tinggi dan juga arahan kendiri. Dari segi pelajaran untuk menyertai kelas juga daripada pensyarah sendiri ataupun guru, untuk komitmen ataupun disiplin dalam menjalankan kelas. Okay. Kita ada masa yang tertentu bagaimana kita harus menjalankan kelas pada waktu ini dan sebagainya. Okay. Yang kedua dalam menyiapkan tugasan, kena tengok deadline dan sebagainya. Dan poin yang ketiga dari segi interaksi sosial. Ini pun antara yang saya perasan lah sebenarnya. Kalau sebelum ni kita dalam kelas secara fizikal, kalau kita tengok pelajar bercakap sama sendiri tu, kita boleh nampak lah dia bercakap dengan kawan sebelah dia ataupun dengan grup lain dan sebagainya. Tapi dalam interaksi, dalam pembelajaran atas talian, okay, kadang-kadang waktu kita menyampaikan kelas secara synchronous, kita dapat dah di belakang tu mereka bercakap sama tadi melalui chatting dan sebagainya. Memang di luar kawalan kita, tetapi inilah yang dikatakan di mana perlunya disiplin dan arahan sendiri untuk pelajar-pelajar tadi, dari segi menyiapkan kelas, dari segi menyiapkan tugasan, dari segi mengawal tingkah laku sewaktu berada di dalam kelas. Dan ada juga, kalau saya perasan waktu saya mula-mula buat kelas online dululah, okay, apa yang terjadi, kita dapat tengok pelajar tu kejap-kejap dia tukar background, okay, di belakang tu bila dia dah belajar tentang extension, mana boleh tukar background. So dalam kelas tu, waktu kelas berjalan, kita tengok di tepi tu, pelajar ni dia mungkin dia leka dengan perisian tu, dia cuba explore apa lagi fungsian yang ada. Tak apalah, itu mungkin pada mula-mula, okay. Seronok, kita sendiri pun macam tu kan, macam-macam yang kita explore apa yang boleh kita lakukan dalam menggunakan perisian virtual conference. Okay, seterusnya, poin seterusnya adalah berkaitan kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah, ini ada satu cabaran yang sangat bagi saya memang sukar. Okay, kalau sebelum ni macam mana kita nak menilai pelajar dari segi komunikasi, so kita nampak dia berkomunikasi dalam kelas, kerja berpasukan, bagaimana dia berbincang dan menyelesaikan satu tugasan dalam kumpulan, dan
berkenaan dengan kepimpinan. Kita dapat tengok secara masa nyata, tetapi di dalam pembelajaran atas talian ini menjadi satu cabaran untuk kita. So bagaimanakah kita nak menilai kemahiran SNI ini, dan satu lagi macam mana kita nak memberikan kemahiran ini kepada pelajar. Sebab kemahiran SNI adalah satu benda yang penting. So kalau di dalam kelas biasa mungkin dari segi interaksi kita boleh interaksi dengan pelajar, kita boleh belajar, kita tengok dia dari segi keterampilan dan sebagainya, tetapi di atas talian satu cabaran yang besar, itulah norma baru yang kita harus hadapi. Dan seterusnya yang terakhir berkaitan dengan kepulauan kerjaya. Contohnya untuk KPI ini lebih kepada pendidik lah. Semalam saya ada sembang santai dengan guru besar Sekolah Kebangsaan Kajang, Cikgu Azmi. Dimaklumkan kepada saya kan kita untuk guru-guru dia ada mata kredit PPB, dan di dalam tempoh PKP ini kebanyakan guru-guru telah pun memenuhi mata kredit PPB. Kenapa? Kerana banyak masa untuk browse, untuk menyertai online training, webinar dan sebagainya, YouTube. Itu selesai. So kita dapat kat situ pembelajaran atas talian ini sebenarnya membantu juga untuk peningkatan kerjaya dari segi KPI dan sebagainya, juga untuk pembelajaran sepanjang hayat. Sebelum saya lupa, untuk kita webinar kali ini, kalau siapa yang perlukan sijil penyertaan boleh maklumkan kepada sekretariat. Dan berdasarkan cabaran-cabaran tadi, kami di FSKTM Malaysia Melaya menyediakan beberapa modul ini bekerjasama dengan ICDL. Menyediakan beberapa modul. Yang pertama, modul berdasarkan aplikasi Office ini sangat asas. Yang kedua dari segi teknikal, pengkomputeran, pangkalan data, analitik data dan sebagainya. Dan analitik data itu sangat penting kalau kita tengok tadi. Kita ada banyak data. Bila kita buat secara atas talian ni, ada banyak jenis data yang kita dapat reportkan. So, ada satu skill yang sangat penting selepas ini untuk kita analisis data tu untuk menambahbaikan proses pembelajaran. Seterusnya yang ketiga dari segi sektoral, kita tengok yang ketiga tu dari segi penyuntingan imej contohnya. So dah makin banyak tugasan dalam bentuk penghasilan imej, poster dan sebagainya. So skill dalam penyuntingan imej ini sangat penting buat masa sekarang. Dan yang terakhir adalah dari segi amalan baik. Yang pertama itu sangat penting dari segi keselamatan ICT. Dalam keterujaan kita semua menyertai program-program atas talian dan sebagainya ataupun kelas-kelas atas talian, pada waktu ini kadang-kadang kita terlupa berkenaan dengan keselamatan. Kita mencuba software-software yang ada, kita mencuba extension yang ada, tapi kita harus fikirkan juga dari segi keselamatan. So ada modul dari segi itu. Dan yang terakhir sekali adalah kolaborasi di atas talian. Ini yang sangat penting juga, macam mana kita nak tahu perisian apa yang sesuai untuk jenis komunikasi yang berbeza. WhatsApp contohnya sesuai untuk komunikasi yang singkat, tapi bukanlah untuk keep track sama ada pelajar dah siap buat tugasan ataupun tidak, contohnya lah. Bagi saya. Maklumat lanjut berkenaan modul-modul yang kami tawarkan, anda boleh lawat di laman web Technovation seperti yang dipaparkan di dalam slide. Kita ada jadual modul-modul ini kalau anda ingin menyertai. Jadi ini sebagai cabaran dan penyesuaian. So kita ada modul-modul yang kita sediakan ini untuk kita tackle semua cabaran-cabaran yang telah saya bincangkan tadi. Jadi saya rasa itu saja untuk saya. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih banyak Dr. Ainuddin. Kupasan yang sangat menarik lah, dengan contoh-contoh yang sangat relevan. Sekilas siakap keli, saya sebenarnya risau tadi bila Dr. Ainuddin dia memegang skrin dengan songkoknya. Saya risau dia akan buat pengumuman raya yang awal ataupun tapi tak apa, kita rasa terhibur jugalah dengan perkongsian oleh Dr. Ainuddin tadi. Jadi alhamdulillah kita telah tamat kedua-dua slot oleh kedua-dua speaker kita yang sangat berwibawa dan tak kurang kacaknya. Kita ada 2 soalan yang kita telah dapat lah sebelum ni, tapi sebelum kita pergi kepada soalan-soalan yang kita kutip daripada chat room. Pertamanya, adakah pembelajaran secara online tu relevan? Soalan ni agak susah lah sebenarnya. Terutamanya apabila terdapat golongan B40 yang mungkin tiada akses kepada jaringan internet yang stabil. So even cikgu pun kadang-kadang tak ada internet yang stabil. Apakah cara terbaik untuk menghadapi norma baru ini untuk mengelakkan sebarang keciciran? Itu soalan pertama. Soalan kedua, kita ingin tahu sama ada pembelajaran dan proses mendapatkan ilmu melalui kaedah norma baru berasaskan digital ini, adakah ianya efektif? Sebab macam yang kita tahu, norma baru ni datang kepada kita dalam keadaan yang terkejut. So semua orang tak ready sebenarnya. Jadi kita terpaksa belajar
as we go. Jadi inilah dua soalan yang kita nak tahu, dan kita minta maybe setiap panel jawab satu lah. Yang soalan pertama tu maybe Dr. Ainuddin boleh jawab. Dr. Ainuddin, mute, boleh unmute dulu kan, Mat? Okay. Sorry. Okay, ini berkaitan dengan soalannya tadi berkaitan dengan B40, okay, berkaitan capaian internet. Okay. Satu hakikat yang kita tak boleh nafikan dan kita kena terima, okay, memang terdapat pelajar-pelajar ataupun ibu bapa yang tak ada capaian kepada internet, ataupun kalau ada pun sangat terhad. Okay. Saya secara personal lah, okay, mungkin beberapa kaedah bagaimana kita nak bagi bantuan ataupun penyelesaian ataupun penyesuaian dalam jangka masa pendek. Kalau tak ada internet connection, mungkin kita masih gunakan telefon. Okay, kita perlu bercakap lah melalui telefon. Saya terbaca dalam artikel, tapi saya dah lupa artikel di mana, cikgu tu macam mana dia nak bagi tugasan kepada pelajar, dia telefon je, dia bagi tahu ada tugasan untuk pelajar ni buat dalam buku teks ni, muka surat berapa dan tolong siapkan. Sampai mungkin boleh gunakan teknik berkenaan lah, telefon contohnya. Ada juga kaedah dia mungkin kita boleh hubungi kawan yang ada, yang dekat rumahnya dengan pelajar yang berkenaan. Yang kita tahu memang tak ada akses, mungkin kawan dia boleh bantu. Okay. Untuk sampaikan atau tugasan tu, ataupun untuk berkongsi apa yang telah dipelajari. Okay. Ataupun kalau dekat, mungkin pelajar tu boleh bersama dengan kawan-kawan lain, mungkin boleh buat, tapi isu sikit lah untuk PKP sekarang, mungkin selepas ini, okay, mereka boleh bersama-sama untuk belajar secara berkumpulan. Saya bagi contoh lah di UM, macam mana Universiti Melaya cuba membantu pelajar-pelajar dalam kategori B40 ni, di mana Universiti Melaya sendiri melanggan data untuk pelajar-pelajar yang telah dikenamasiti di bawah kategori B40. Okay. Saya UKM pun ada, saya tak pasti yang lain. So ini di peringkat institusi. So kita juga ada peranan, nanti saya cuba ceritakan peranan kita di peringkat kita lah, di peringkat institusi. Yes, kita dah nampak ada setengah institusi yang memang membantu pelajar-pelajar ini. Dan ada kereta akhbar juga saya baca, sorry saya tak ingat tarikhnya, setiausaha NUTP, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan. Okay? Dia ada juga nyatakan ataupun cadangkanlah supaya kerajaan berikan subsidi data, lebih kurang macam itulah, okay, untuk kaki tangan, untuk guru-guru. Kerana kita tahu guru-guru masih menjalankan tugas dalam menjalankan kelas pendidikan. Okay, satu lagi saya kongsi juga pengalaman saya di sebagai PIBG di Kolej Jenis Insan, anak saya ada 2 orang di sana. Okay, bagaimana bila kita start, okay, dengan online learning ni, okay, kita tahu ada setengah pelajar yang memang tak ada internet connection, ataupun pelajar-pelajar dalam kategori B40, ya mereka ada, tapi kita tahu mereka ada masalah dari segi kewangan. So apa kita buat, PIBG decide, kita bagi bantuan kepada pelajar-pelajar ini. Kita bagi bantuan dalam bentuk tunai untuk mereka langgan data supaya mereka dapat mencapai internet untuk meneruskan pengajian. Bukan setakat itu juga, kita juga bagi bantuan kepada guru-guru, sebab kita tahu guru-guru di rumah menggunakan internet sendiri ataupun langganan data sendiri. Itu inisiatif lah dari segi PIBG. Jadi guru-guru yang ada dalam ni mungkin boleh bisik-bisik sikit lah kepada PIBG, kalau mana tahu boleh bantu. Okay, peranan. Dan kita juga sebagai ibu bapa, mungkin kita nampak dekat sini lah yang kita boleh bantu. Satu lagi, mungkin norma baru bermasyarakat, boleh kita nampak dekat sini lah yang saya dapat fikirkan terlintas. Bentuk saya gunakan term infak yang baru. Kan sebelum ni kita infak duit sebagainya. Mungkin kita boleh infak kita punya subscription data. Saya guna OneXOX. Saya bukan nak promote OneXOX, saya just nak cerita lah. Okay, kita ada satu apps tu yang memang kita boleh kongsikan data subscription kita dengan orang lain. So kalau kita tahu ada ahli keluarga kita ke ataupun anak murid kita yang memang ada masalah, kita boleh kongsikan kita punya data subscription ni. Kita tak ambil pun selalunya kadang-kadang kan, kita sharekan untuk bentuk infak yang baru. Okay, 10 bulan terakhir ni apa salahnya kita bagilah kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Kenapa tidak? Jadi saya harap apa yang saya bincangkan tadi telah menjawab apa yang Dr. Aznul tanya tadi. Okey, terima kasih Dr. Ainuddin. Sedikit pengumuman
untuk yang berminat untuk mendapatkan e-certificate untuk sesi webinar ni, saya dah paste lah link untuk satu form yang mana tuan-tuan dan puan-puan kena isikan nama, alamat email dan juga maybe nombor kad penalan lah untuk kita tujuan issuance of the e-certificate. Boleh check dalam ruangan chat. Saya paste lagi sekali lah. Okay, Encik Syed Fairul kan. Actually soalan ni pun ada juga ditanya di dalam ruangan chat tu. Kata maksudnya macam kalau saya boleh kumpulkan ada Puan Wan Marini Izayu Muhammad. New normal ni banyak perkara yang perlu dicuba jaya, trial and error daripada pihak pengurusin pengajar belajar. Lepas tu ada satu, saya tak tahu dia puan ataupun tuan, tapi dia pakai ID budak Montel. Betul tu, cikgu tak boleh shock sendiri je, kesian pada pelajar juga, kena win-win situation. Tapi kalau kita dapat ambil dia punya konsep tu, rata-rata kita nak tahulah sama ada pembelajaran tu efektif ke tak. Okey, Cik Syed Fairul, boleh Maybe kita cap kepada 2 minit je lah sebab kita nak jawab banyak lagi soalan ni. Kalau boleh 2 minit lah. Okey, terima kasih. Alright, terima kasih Dr. Aznul. Untuk berbalik semula kepada soalan tadi itu, pada pandangan saya lah, personal punya opinions, okay, I'm not talking on behalf of anybody, berkenaan dengan effectiveness. Okay, dulu sebelum adanya Facebook, kita ada apa? Soalan pertama, mungkin pada generasi Gen X dia akan lebih familiar dengan MySpace lah, Friendster lah kan. So untuk guru-guru ataupun rakan-rakan yang ada hari ini yang mungkin dia Gen Y yang selepas tahun 82, 83 tu dia mungkin tak familiar sangat. So dulu bila adanya Facebook, kita tak berapa nak familiar and kita rasa Facebook tu is a waste of time. Tapi lama kelamaan, bila mana merujuk balik pada statement kepada puan yang bertanya tadi tentang try and error. So bila setiap orang dah memulakan dan everybody refer to the same platform, at the end of the day kita pun tidak ada options. Again, the point here is when we have desperation, kita tersadung dalam satu situasi, orang kata, saya nak quoting balik semula daripada Ketua Pengarah Kesihatan, failure is not an option. Okay, maknanya kalau kita tahu itu adalah satu masalah dan kita kena try and error, kita try and error. Cuma yang perlu saya tekankan di sini, jangan kita try and error without communicate the error and the success story to the authorities. Kebanyakan yang saya lihat, bila mana berlakunya try and error ni, mereka hanya bila ada error dia kata oh ada problem, tapi disimpan. Bila ada tenaga pengajar mungkin dia ada halangan, especially ada group B40, dia akan hanya orang kata grief dekat situ saja, dia tak highlightkan kepada high level authorities. Okay, isu di Malaysia adalah profiling. Okay, seperti mana yang saya ada diskusi dengan MDEC dan juga kementerian, kita ada masalah statistik dan profiling sehingga hari ini kita tidak ada jumlah ataupun angka yang tepat untuk memastikan berapa jumlah B40 group yang ada di Malaysia. Itu satu. Yang keduanya pula tentang kaedah online ni, adakah dia efektif and whatsoever not. Mungkin dekat area bandar-bandar besar seperti Klang Valley, Johor ataupun Pulau Pinang, informasi tu lebih mudah dicapai oleh pihak kementerian. Tapi bagaimana pula yang di luar bandar ataupun di kawasan-kawasan kampung, mungkin guru-guru perlu inform atau maklumkan kepada orang-orang atasan, jadi informasi ni boleh diprofilkan. Jadi secara rumusannya, kita kena try and error, kena lakukan sebab seperti yang kita setuju tadi, benda ni baru, tidak ada siapa yang mahukan COVID-19 datang ke Malaysia, tapi tiba-tiba dia datang tanpa dia pun pernah datang tanpa izin sebenarnya COVID-19 ni. So bila dia masuk Malaysia ni, kita pun semua panik. So kita kena try and error, tapi paling penting adalah komunikasi, feedback daripada anda semua itu kena sampai kepada pihak pentadbir. Terima kasih. Terima kasih Encik Fairul. Okay, I mean actually dalam ruangan chat tu banyaklah soalan, tapi saya cuba pilih maybe 2 lagi soalan yang saya rasa secara agak menarik lah. Okay, daripada Puan Wan Marini Izayu Mahat. Okay, Puan bertanya, masih perlu ke dibuat grade A, B, C dan sebagainya sekiranya penilaian dibuat atas talian? Saya pernah dengar ada pakar pendidikan yang kata tak perlu ada grade A, B, C, hanya lulus atau gagal, bagaimana penilaian atas talian. Soalan tu pun hampir sama oleh Puan Mazafatun Muhammad, berkata terdapat pandangan daripada seorang ahli akademik yang dengar dalam sesi webinar seperti ini menyatakan bahawa penilaian atas talian tak sesuai untuk digradekan. Jadi ini saya rasa Dr. Ainuddin boleh jawab.
2 minit Dr. Ainuddin, kita nak cuba tak nak overrun banyak sangat lah. Ini pun dah 3.20, kita janji sejamnya. Okey. Penggunaan grade atau lulus ataupun tidak, itu memang perlu dibincang. Even kita di Universiti Melayu pun kita ada bincangkan. Okay. Dia bergantung sebenarnya. Okay. Apa keperluan untuk kita ada grade dan apa keperluan untuk kita tengok sama ada kita nak bagi lulus ataupun tidak. Okay. Mungkin isu itu berkaitan dengan teknik penilaian. Tapi macam saya dah bincangkan tadi lah. Okay. Kita dah dalam norma yang baru ini, kita dah ada berbagai bentuk hasilan pelajar yang kita boleh nilai. Dan mungkin isu sebelum ni adalah kita belum ada rubrik yang standard, yang piawai untuk kita menilai bentuk-bentuk media baru sebagai hasilan akhir pelajar di hujung pembelajaran dalam satu subjek ataupun kelas. Tapi bila kita dah ada rubrik yang khas, yang sesuai dengan media yang baru ini, rasa tak ada masalah untuk kita kekalkan grade itu. Okay. Sebenarnya bila seorang pelajar itu sudah lulus, dia sudah pun mencapai objektif pembelajaran untuk satu kursus itu. Okay. Tapi bagi saya tak ada masalah lah. Okay. Bila kita dah ada rubrik yang sesuai untuk media yang baru ini, dalam norma baru ini, jadi tak ada masalah untuk kita kekalkan grade berkenaan. Lulus ataupun tidak, memang dalam grade sekarang pun kita tahu pelajar itu lulus ataupun tidak. Okay. Mungkin ada kegunaan lain lah bila kita tahu grade pencapaian pelajar itu. Sebenarnya begini, kita tengok pelajar lulus atau tidak, ya kita tahu pelajar itu lulus. Sama ada dia lulus dengan markah 50 ataupun lulus dengan markah 95. Dua-duanya lulus. Tapi bila kita tahu grade tu, di situlah ruang untuk kita membantu pelajar yang lulus dengan markah 50 tadi. Okay. Dia berlaku di belakang lah, bukan di depan. Okay. Mungkin isu dia sekarang bila kita tahu pelajar tu dia dapat C+ dan nampak mungkin kawan-kawan lain nampak dan sebagainya, itu kita boleh fikirkan lah, kita halusi berkenaan keadaan berkenaan. Okay. Tapi dari segi penilaian tu saya rasa tak ada masalah. Okay, terima kasih. Okay, soalan terakhir sebelum kita tamatkan sesi webinar ni. Okey, soalan yang memang seringkali lah sebagai pendidik kita ada satu paranoia lah. Diorang ni buat kerja ke tak buat kerja? Kalau buat kerja betul-betul ke tak buat kerja betul-betul? So Puan Nur Azhani binti Muhammad Mohtar, dia bertanya, bagaimana nak menjamin ketelusan sesuatu tugasan yang diberikan secara online dalam pemberian markah? Lepas tu pihak pendidik juga tidak dapat mengawal keaslian jawapan belajar pada penilaian diberi. Mungkin jawapan dibuat sama-sama atau mungkin ibu bapa yang menyediakan jawapan tersebut. Okey, sekali lagi ni Dr. Ainuddin lah yang boleh jawab. Dr. Ainuddin boleh sebenarnya. Dr. Ainuddin tak nak jawab ke? Boleh, kita bagi apa speaker lah. Okey, boleh. Okey. Lepas ni mungkin Dr. Ainuddin boleh tambah jugalah dari segi pengalaman. Okey, betul. Memang pun bila kita mula, contohnya bila kita mula dengan online quiz contohnya ada pecahan yang tanya macam mana kita nak monitor pelajar ni dia bincang dengan pelajar dia ke melalui, kalau dia ada dua devices, okey, sebelah tu digunakan untuk chat ataupun untuk cari jawapan, buka nota dan sebagainya. Di sinilah kreativiti kita sebagai pendidik yang kita perlukan. Okay. Kita tak boleh berharap kepada teknologi ada di situ, tapi mungkin tak mencapai apa yang tak menyediakan apa yang kita perlukan. Okay. So dalam kita nak menyediakan soalan tu contohnya, kita perlu lebih kreatif. Okay. Mungkin soalan yang sama, tetapi input untuk soalan itu berbeza. Okay, saya ada satu contoh lah, saya kongsi pengalaman 2 minggu lepas, saya ada buat satu ujian. Saya ada 25 pelajar, saya ada 18 pelajar. Macam mana saya nak pastikan pelajar-pelajar ni, kalau saya bagi soalan yang sama, mungkin dia orang boleh bincang. Okay. Apa saya buat input untuk soalan tu, soalan berkaitan dengan pemampatan data. Okay. Mungkin sedikit tinggi sikit lah. Contohnya untuk proses pemampatan data ni kita ada input. Okay, untuk proses pemampatan data. So apa saya buat, saya tak spesifikkan input tu secara tetap. Apa saya buat, input tu adalah berdasarkan diri pelajar masing-masing. Contohnya mampatkan data untuk aksara nama penuh anda. So, kita nampak tak kat situ? Maknanya setiap pelajar dia akan ada input yang berbeza. Maknanya penyelesaian dia adalah berbeza. Tapi cabaran juga kepada pendidik. Kenapa? Kerana nanti jawapan yang diberikan pelajar adalah berbeza. So dia kena tengok satu lah. Tak apalah, sekurang-kurangnya kita dapat sediakan ataupun kita dapat cater isu yang tadilah. Kita tak nak pelajar copy paste jawapan dan kongsi dan hantar balik kepada pensyarah. Itu mungkin, itu sebenarnya dari segi kreativiti. Kita kena fikirkanlah sebagai pendidik ataupun guru. Jadi saya dapat kongsikan. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak Dr. Ainuddin. So
Sedikit lah saya kongsi sebab saya pun nak juga bagi pandangan teringin. Okay, tapi basically saya rasa apa cabaran yang paling besar sebagai pendidik sebab norma baru ni datang kepada kita dengan tiba-tiba. Kita dah biasa sangat bekerja dengan keadaan yang selesa. It's a very conducive environment. Kita bawa kereta, kita pergi kerja, kita masuk kelas and kita pegang kita punya marker pen and whatever, kita start mengajar. Kita lontarkan suara kita. Tiba-tiba kita kena berhadapan dengan komputer dan mengajar tanpa ada respon yang tidak balas, yang maybe yang secara real time yang kita boleh nampak dengan jelas, yang kita dah biasa. Jadi kita pun start belajar. Kita pun belajarlah guna Google Meet, Slack, Hangout, apa benda semua ni. Tapi kita rasa ada sedikit paranoia lah. Betul ke ilmu yang kita dapat ni dah mencukupi dan mencapai satu standard yang boleh dikatakan mencapai objektif pendidikan, kan? Jadi dekat situ yang pihak kami, FSKTM, Fakulti Sains Komputer dan Teknik Maklumat, dengan kerjasama dengan ICDL, kami cuba nak bantu, okey? Yang mana kita dah belajar, kita dah ada skill ni, tapi mungkin ada sedikit kelompongan dekat area-area mana yang perlu lebih titik beratkan. Macam cakap Dr. Ainuddin tadi, bila setiap kali kita belajar, kita buat satu sesi online, data tu terkumpul and data tu perlu kita analisa. Kalau kita ada ilmu untuk analisa, kita tahu level of participation, macam mana para pelajar kita participate dan bertindak balas dengan bahan-bahan pengajaran kita tu. Jadi ilmu tu mungkin tak ada secara jelas sebab tak ada satu modus operandi ataupun satu teks. Tak ada lagi lah buku yang dikeluarkan, orang kata macam oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kata, okey, ini cara kita nak mengajar during this norma baru. Tak ada. Tapi Alhamdulillah dengan kerjasama dengan ICDL Asia ni, skill-skill tu dah terbentuk dan is very structured. Memang dah ada dalam silibus-silibus yang beza. Dan bila kalau golongan cikgu, kita sendiri, macam saya sendiri sebagai pensyarah, saya pun ambil kursus tu. Saya ambil kursus data analitik. Tapi cara yang mana kursus tu direka bentuk, dia adalah direka bentuk bukan untuk orang kata untuk menilai. Okay? Kursus tu diberi dengan cara macam mana para peserta akan diberikan 3 kursus diagnostik. So dalam 3 kursus diagnostik tu, para pelajar akan macam menilai sendirilah kemampuan sama ada mereka boleh ataupun tidak untuk sit bagi the final test sebelum mereka mendapat sertifikat. Jadi seluruh kursus ICDL ataupun perkongsian daripada FSKTM melalui modul-modul ni, reka bentuknya adalah bertujuan untuk transfer of knowledge. Okay, certification tu is just like a side product lah, a byproduct. So kami harap yang dengan perkongsian kita pada hari ini, selain daripada ilmu-ilmu yang dikongsikan oleh Dr. Ainuddin dengan Encik Syed Fairul, kita boleh mempertimbangkan lah untuk berkenaan pengambilan modul-modul ini. Jadi Alhamdulillah saya nampak kita mula tadi dengan 200 lebih participant dan sampai sekarang hampir more than 80% still maintain participation sampai 175. So kalau saya lah jadi cikgu, saya akan bagi A lah dekat Dr. Ainuddin dengan Cik Fairul ni. Alhamdulillah, dengan A juga untuk tuan-tuan dan puan-puan yang telah hadir sampai habis ni. So kami tamatkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dah ambil lah screenshot tuan-tuan dan puan-puan. Kami akan share maybe di WhatsApp group ke dalam kita punya Facebook nanti. Tuan-tuan boleh follow. Ada apa-apa nak sambah Cik Fairul ataupun Cik Dr. Ainuddin sebelum kita habis? Tak ada apa, bagi saya teruskan usaha semua keluarga pendidik, teruskan usaha yang cemerlang dalam ranking yang bagus. So teruskan cabaran tu tetap ada, kita harus hadapi dan kita just kreatif melakukan apa yang kita mampu. Itu saja. Okey, terima kasih banyak. Okey, Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum.